Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. 7 untung ruginya kalau ikut D&D Diet. Mula-mula sekali kita mukadimah sebagai introduction. Tapi untuk mereka yang baru dengar D&D Diet, senang aja. Dia berkonsepkan kepada masa you sakit, terutama sekali you kena very discipline. Masa you tak sakit, dibenarkan you ada orang panggil treat day atau reward day. Dulu saya guna perkataan cheat day, tapi ramai kata jangan guna cheat day. Kita dah lah disiplin, kita nak reward lah 2 hari. So 2 hari seminggu you boleh orang panggil kurang disiplin sedikit. So konsepnya ialah pagi kita makan banyak buah, okey, ikut kita punya berat badan, okey, ada formula dia kali 10. Jadi berapa gram. Okey, itu dah detail dah tu. Tapi tak apa. You makan buah lah, pendek cerita belah pagi. Dengan air, of course. You start dengan air ataupun jus, terutama sekali jus-jus yang saya cerita dalam YouTube tu. Seperti apa? Seleri, air bali, selang-seli dengan air daun salam, air lemon. Okay. So lepas tu buah, lebih kurang 1 pinggan pun tak apa, no problem. Campur 3-4 jenis warna. Tengah hari nanti you makan salad dulu, ataupun orang Melayu panggil ulam lah. Ulam dulu banyak-banyak tak apa. Lepas tu sampai lebih kurang, kalau sayur pun boleh, sup pun boleh, yang hijau-hijau tu. Lepas tu ulam, lepas tu bila dah 1 pinggan bolehlah lebih kurang 300 gram ke, kalau you lebih kurang 65 kilogram berat badan, kali 5 pula. Itu formula saya akan bagi. Pendek cerita, you makan sayur dulu, campur dengan ulam-ulam, nak makan dengan sambal, cencaluk, jeruk, semua tu no problem. Nak ambil kimchi ke, nak ambil tempe ke, no problem. Ataupun nak ambil apa orang panggil sauerkraut, pernah dengar? Yang buat dengan gubis tu. Lepas tu makanlah makanan apa yang you suka. Kecuali masa sakit tak dibenarkan benda-benda yang macam beras tu, maksudnya beras putih lah, maksudnya nasi putih, tak boleh. Okay? Masa you tak sakit, boleh ambil karbohidrat yang berbentuk ubi atau keladi, apa lagi yang you suka tu lah. Maksudnya asalkan jangan refined food. Tak boleh refined food. Tahu refined tak? Maksudnya seperti roti, tu dah diproses jadi tepung, buat kuih, kuih muih, maklum sajalah. Lepas tu apa-apa saja yang ada tarikh luput daripada supermarket, tu tak boleh. Ni nak baik kan? Okey. Lepas tu yang pantang larang masa tengah hari dan malam ialah gula. Ingat, gula, apa saja jenis gula, nampak tak nampak, asalkan gula out. Okey, stevia semua boleh lah, be sweet semua tu boleh, no problem. Okey, yang kita buat untuk ganti gula semua tu. Lepas tu yang tak boleh susu, okey, dan nombor 3 ya, tak boleh benda-benda yang berdaging, yang bermata 2 dan kaki 4. Ini masa sakit. Okey, kalau you tak tahan juga, saya kata apa, 2 kali seminggu you dibenarkan untuk jamah makanan-makanan yang berbentuk daging, terutama sekali ikan, very good. Telur daripada ayam kampung, okey, ikan-ikan yang bersih, bukan datang daripada laut yang penuh dengan mercury semua tu. Faham? Okey, malam lagi sekali you buat macam tu juga. Sayur, tukar pula sayur lain lah. Tadi dah ulam, malam ni buat sup sayur pula. Contoh, asalkan sayur menghijau. Okey, lepas tu habiskan lebih kurang 1 pinggan atau 1 mangkuk, dah agak hampir separuh kenyang. Yang sikit lagi tu you boleh tambah dengan makanan-makanan yang you suka lah. Selalunya orang suka ambil kalau orang Malaysia nasi. Tapi saya dah kata tadi, kalau you tak sakit tak apa, kalau you sakit tak boleh. Itu bezanya. D&D Diet dia lebih mempertikaikan kepada orang yang sakit. Lepas pukul 8 malam dia terus puasa, lepas tu dia belajar puasa pada hari Isnin dan hari Selasa. Habis. Itu 5 minit D&D Diet. Tapi kalau you nak tahu formula yang lebih lanjut, dengan blood pressure, dengan you punya berat badan, nak turun berapa kilogram seminggu, semua tu detail lah kan. Saya cuma nak bagi tahu, kalau you ikut ni dalam masa sebulan 2, you dah nampak beza. Saya ulang, sebulan 2. Saya tak kata sehari 2, walaupun sehari 2 dah boleh nampak beza. Tapi saya tak nak you turun 1-2 kilo dalam 1-2 hari. Sebab itu dari sudut masa jangka panjang berbahaya. Sebab body kita kalau terlalu cepat turun, kalau terlalu cepat naik,
bahayalah kan. Tapi terlalu cepat turun pun bahaya juga. Sebab body kita tak boleh terima kalau master dia orang kata apa, tiba-tiba buat tabiat pelik pula. Tak pernah hilang 2 kilo dalam 2 hari. Tengok 2 kilo dah hilang dalam 2 hari. Hilang tak apa kan cuma pasal air je yang hilang, tak cik. Kita nak hilang dari segi dia punya otot jaga juga. Yang penting ialah fat ataupun lemak. So begini, bila you dah dapat dalam masa seminggu 2, ada perbezaan dah. Minimum 1-2 kilo wajib. Kalau tak hilang juga, you tak ikut dia punya amalan. Kalau 1 bulan dalam 4-5 kilo masih lagi diterima. Atas pada 10 kilogram berarti you dah over. You terlalu buat lebih sangat. Takut apa? You tak boleh tahan lama nanti, tak boleh sustain. Dia jadi hangat-hangat teh ayam. Baik. Sebagai D&D Diet punya follower, kalau you ada 3 taraf. Satu dipanggil beginner, satu dipanggil intermediate, satu dipanggil advance. Beginner ni dia masih makan 3 kali sehari. Breakfast dia makan, lunch pun dia makan, dinner pun dia makan. Kadang-kadang in between pun dia tibai juga lagi. Kita tak benarkan yang in between tu. In between snack tu bahaya. Kecuali you lapar sangat, of course kita bagi minum, no problem. Minum yang tidak berkalori, you ambil banyak mana pun boleh. Tak berkalori maksud je air kosong campur dengan garam. Kopi O, teh O kau. Okey, terutama sekali green tea, no problem. Banyak pun boleh nak ambil. Air kelapa any amount. Makan kacang 1 genggam sekali nak lepaskan lapar ataupun terliur, sebab you jenis yang makan 5 kali sehari dulu, sekarang nak cuma 3 kali. Itu beginner. Buah, sayur, karbo sikit ataupun daging sikit kalau hari reward day. Malam, lepas tu lepas pukul 8 saya kata apa? Puasa. Baik. Untuk orang yang intermediate, dia tak makan 3 kali sehari. Dia makan cuma 2 kali sehari. Sama ada breakfast dengan dinner ataupun lunch dengan dinner. 2 kali sahaja. Masa lain kalau lapar, saya kata apa tadi, ambil segenggam kacang atau segenggam kuaci ke apa, okey, ataupun kelapa muda, isi dia 1 genggam. Hilangkan rasa terliur tu saja. Berarti 2 kali. Itu dipanggil intermediate. Maksudnya you betul-betul dah serius. Tapi siapa yang percaya kepada D&D Diet, dia buat bukan 2 kali sehari, dia buat 1.5, 1.5. Ada satu lagi last kali yang orang kata apa, omat tu 1 meal a day, yang Mak Saleh selalu war-warkan tu. Saya kurang cadangkan sebab saya dah praktis 1 meal a day tu, dia tak boleh tahan lama. You macam sedih je, macam hidup you tu macam sebatang kara pula. Orang lain semua ni nak cerita ni untung ruginya, boleh tak boleh. So advance bagi siapa yang sakit betul, kalau kanser ataupun sakit diabetes atau yang kronik seperti high blood pressure, cuba amalkan yang intermediate dulu, yang 2 kali sehari, dengan yang advance. Advance tu 1.5. 1.5 tu maksudnya apa? Yang pagi breakfast tu buah, secukupnya, tak payahlah banyak macam kita main untuk sahur cukup. Kalau kurma 3, 4 atau 5 biji lah, angka ganjil kan. Lepas tu dengan air yang mencukupi, dengan garam. Kalau kita nak puasa macam sahur, lepas tu malam kita buka puasa, habis. Itu dipanggil 1.5 kali sehari. Boleh ikut tak ni? Yang 1.5 kali ni latest tau. Orang dulu-dulu yang dengar D&D Diet, dia masih buat amalan 3 kali ataupun paling bagus dia 2 kali saja. Tapi anda yang malam ni beruntung dengar, siapa yang boleh buat 1.5 kali, confirm akan ada pertukaran, bukan saja dari segi kalori yang berkurangan ataupun defisit. Defisit ni maksudnya masuk kurang daripada keluar. Sebab you keluar lebih kurang steady je, bukan buat kerja apa pun. Jadi you kena turun betul-betul, maka nampaklah perbezaan tu. Minggu pertama, minggu kedua dah nampak ketara sangat. 1 bulan confirm you akan nampak berbeza. Dan 2 bulan you akan orang kata apa, excited, tak mau berhenti lagi dah. Siapa you sayang benda tu dapat capai. Okey, ini dia untung ruginya. Nombor 1, untung saya dah bagi tadi dari sudut kesihatan. Tak sempatlah saya cerita kenapa boleh sampai baik diabetes, high blood, even cancer,
Kalau tak boleh baik dalam 2 bulan, kita buat 3 bulan. Tak boleh, kita buat dalam 6 bulan. Sebab apa, rawatan-rawatan kanser pun kadang-kadang sampai 5 tahun kan. Paling-paling awal macam saya dulu kena 7 bulan baru nampak dia punya respon. Faham tak? So jangan tak sabar. Okay? Balik pada cerita kebaikan sampai autoimmune pun, penyakit kulit. Sebab apa? Dalam satu ringkasan kata, satu kata kunci namanya autophagy. You ambil perkataan ni, you pergi Google, orang dah dapat Nobel Prize pun. Siapa saja yang boleh menurunkan berat badan secara sihat, saya kata jangan kelang kabut. Nombor 2, berpuasa waktu-waktu macam kita tu, Isnin, Khamis, dan 3 hari putih tu setiap bulan kita buat. Confirm, orang dah buat kajian, memang banyak kebaikan dari semua sudut, dari segi mental, fizikal dan rohaniah pun. Mana taknya, sebab you banyak disiplin dan sebagainya. You rasa you boleh save tak? Untung pertama ni ialah dari segi keuangan. Jawapannya tergantung. Kalau semua you beli yang organik, buah-buahan organik, sayur organik, nanti hari-hari cheat day you nak ambil telur pun telur organik, ikan pun ikan yang imported, maksudnya yang organik, yang lautan yang daripada ais punya tempat tu, yang tak ada mercury semua. Faham tak? Kalau ambil lautan China Selatan, ambil Selat Melaka ni, saya tak tahulah ada ke tak ada dia punya bahan kumuhan tu. Okey, jadi yang tu saja. Kalau you terpaksa beli, agak mungkin mahal sedikit, tetapi disebabkan you ambil sedikit, ingat tak? Kalau you makan biasa-biasa sampai 3-5 kali sehari, tu tak? Yang ni cuma makan paling tinggi 3. Saya kata you kena belajar buat 2 kali sehari. So kalau 2 kali sehari, takat-takat tambah lagi 4-5 ringgit. Faham tak? Dia balance balik lah. Okay. Tetapi itu you mungkin merasa macam sayang sikit duit you. Tapi sebab kesihatan, untungnya pula daripada XL tukar kepada medium. Macam okay lah kan? Tak payahlah S pun. Ni kan baru kita buat 2 bulan. Ni yang orang selalu kadang-kadang komplain dalam senyuman. Dia komplain tapi dia happy. Dia sanggup beli 3-4 lai baju ekstra, sebab dia rasa longgar sangat dah baju semua, menggelebih. Perempuan pun lagilah nampak tak elok kan, kalau terlalu kurus baju tu nanti jatuh, kan. So you belilah lain. Okay. So sebab apa? Sebagai hadiah. So you kiralah yang tu rugi ke kira untung. Saya serah pada you. Saya tak kata D&D diet saja yang boleh kuruskan badan, tapi kita bukan terpikat kepada cuma orang yang nak kuruskan badan. Kita lebih nak memberi kuasa kepada anda sendiri, kontrol you punya saiz badan. Nombor 2 ialah lebih kepada kesihatan, sebab you dah betul-betul slim down dan sihat. Saya tak nak slim down dan nampak haggard. Tahu haggard tak? Nampak mengelebih, nampak macam sakit, nampak macam orang tua. I pernah tengok orang kurus badan, memang I pun pernah. Tapi kalau I tak cover sikit dengan jaga otot ke, jaga toning kita, yang tu risau sikit. Ramai orang kata bila dah jadi macam ni dalam 2 bulan, kot-kot lah badan tu dah mula nampak, orang kata susut sedikit lah kunun. Jadi you punya tenaga pun susut. Dalam sains dah dibuktikan, dan saya pernah melalui program ni dan memang tengah buat program ni pun, dan setiap saya cerita mesti saya kena buat untuk rasa dulu macam mana feel dia. Rupanya tenaga bukan turun, tenaga naik. Sebab rupanya bila you punya sel dalam tu ada nama mitokondria. Bila mitokondria tu berpeluang untuk detox, kan bila kita turun berat badan antara 5 hingga 8 kilo ni, dia akan detox habis. Tak payah you nak buat enema, nak buang sangat-sangat lah kolon you tu. Sebab body kita bila setiap sel trilion tu boleh kurang masalah toksik, dia akan jadi lebih bertenaga. Macam tadi saya pergi ke rumah kawan ni lah, geng kita, dropshipper kita ni. So dia orang belanja makan best. Dia siapkan biryani hujan panas. Pelangi ke hujan panas? Hujan panas. Saya tengok ayam dia, woi, memang macam biryani gam tu lah. Contoh kan, you bayangkan ada tu. So bila saya nak ikut saya punya program, dan kita dah ikut dah berminggu-minggu, berbulan-bulan, sayanglah kan nak tinggal. Sebab malam macam ni boleh makan dah ni.
Ni sekarang saya boleh makan, no problem. Tapi dah pukul 9 patut dah tutup kedai dah, tak boleh makan lagi dah kan. Tetapi kawan tengok pelik. Pasal apa tadi, nasib baik dropshipper saya atau geng saya dah faham. Orang yang dah faham you, dia tak akan kata apa-apa. Orang yang tak faham you kata, dia ni pelik orang lain semua makan lunch, tak ada mas, tak ada benda pun, badan tak adalah naik sangat pun. Okey, tak apa, itu dia orang punya masalah, ataupun dia tak ada masalah. Kita ni mungkin ada penyakit kan, kita mungkin ada masalah, kita lah kena jaga diri sendiri. Tak usah dengar orang nak kata apa. So pelik lah, orang dah bagi nasi semua, kita minta maaf je, kita kata betul. Ataupun kita makan dia punya sayur, kita makan, dia punya buah kita boleh makan. So ambil lah yang biryani punya acar timun tu dengan nanas semua tu, makanlah. Bukan sampai tak boleh jamah langsung kalau kita pergi kenduri ataupun orang kawan aja. No, cuma kita tak makan main dish tu lah. Kita tak anggap lunch ada untuk diri kita. Macam saya lah untuk dinner. Berat tau, tapi boleh. So orang kata pelik, jangan peduli. Susah nak berkawan. Kadang orang kata, dok kalau macam tu susah nak kawan dok. No, don't worry. Mula-mula je orang rasa pelik, tetapi after a while dia kenal you. Dan dia pun prihatin pada you. Dia nak you baik, tahu tak? Dia nak you capai impian you. You bukan ambil diet ni sebagai macam agama. Kalau agama tu kan, ni haram, ni halal. Tak, you boleh jamah juga sikit-sikit, no problem. Contoh tadi tengah hari, kalau saya ambil 1-2 sudu nasi, no problem. Kalau saya makan kenduri, saya ambil. Tapi kalau saya pergi tempat kawan yang dah faham kita, dia kata you know me kan. So dia pun tak paksa. Yang penting ialah you control betul-betul, disiplin. Sebab zaman-zaman dah berumur ni lagi kena jaga. Kaki makan tu dia tak sukalah bawa you pergi berjalan, atau dia tak sukalah ajak you. Sebab apa? Dia nak lahap, kita nak control. Macam mana? Ajak pergi belah malam. Sebab belah malam you boleh makan banyak, no problem. Order you punya sayur, order you punya ulam, order tu, makan. Lepas tu dia makan nasi, kita pun jamah nasi juga sikit, no problem kalau diajak oleh kawan. Okay, baik. Healing crisis, ada orang disebabkan dia dah mula nak baik, terutama sekali 3 hari pertama, sama dia kadang-kadang rasa gatal kulit, kadang-kadang oksigen dah masuk, makanan, nutrien, zat-zat yang cantik dah detox semua. Masa nak detox tu kadang-kadang dia jadi macam nak lawyer sikit kadang-kadang. Macam saya kata gatal kulit tadi, setengah orang macam cirit-cirit sikit, ataupun mungkin sembelit sebab dia tukar diet dia. Tapi itu cuma sementara waktu. Okay, letih-letih, lapar tu cuma 3 hari saja. Saya ulang, 3 hari saja, lepas tu normal. Okay, kita tutup cerita dengan ini dia. Untung ruginya ialah you tak boleh disayangi ataupun disukai oleh farmasi ataupun gergasi-gergasi farma yang besar-besar yang menjual ubat. Sebab apa? You akan berkurangan ambil you punya blood thinner, besok akan berkurangan. Kalau sakit jantung atau ubat-ubat high blood pressure, ubat-ubat turunkan kolesterol, tak statin semua tu akan banyak berkurangan. Bahkan boleh buang pun. Buang bukan buang marah, buang dengan hormat, mengatakan syukurnya you. Ubat high blood, ubat diabetes, banyaklah. Orang yang penyakit autoimun, penyakit PCOS, penyakit fibroid, takat-takat yang bukan kanser yang terlalu serius semua tu, yang memerlukan onkologi punya pendapat ataupun rawatan, yang biasa-biasa ni you boleh handle dengan cara satu daripada mungkin beberapa lagi step yang you kena belajar. Tapi step ini dinamakan diet ni amatlah mustahak. Faham? Okey, dan saya ulang, D&D Diet dipertemukan kepada saya mendapat ilham ni ialah daripada sebab saya sendiri kena kanser. Dan kali pertama saya tak pandai sangat, saya cuma buat water therapy. Yang pagi-pagi tu yang calik garam tu, ingat tak? Sebelum kita minum 500 ml, berapa kali calik? 2 kali calik garam. Ataupun suku sudu garam bukit, bukan garam biasa. Jadi ilham tu dapat masa sakit, tapi tak cukup. Bila kali kedua saya kena 2011 atau 2012, saya tak ingat sangat. Masa tu baru saya go full, orang panggil apa, lawan habis, tanpa kemo, tanpa sebarang injection apa-apa.
Tuhan bagi rezeki. Jadi pelajaran ni saya kongsi dengan anda malam ini. Saya mengharapkan untung rugi ni you yang timbang. Dan saya mengucapkan jangan lupa zaman COVID ni kepada haba je lah. Produk Sacenci kan sekarang dah terlalu banyak orang order sampai out of stock. Kita akan dapatkan hujung bulan ni, insyaAllah you bersedia dah boleh masuk balik. Dan kita tambah pula dengan vitamin E yang saya cerita semalam. Apa dipanggil? The Beauty Vitamin, campur dengan Sacenci oil yang dah memang terkenal. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bahagia, akhirat syurga. Let go and feel good. Bye.